Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi ahli kuasa masjid, para imam-imam masjid Sayyidina Umar, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah Ta'ala merezekikan kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Walaupun suasana yang ada ini berbeza dengan suasana sebelum kedatangan wabak corona, tetapi sebagai seorang yang mencintai Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak tunjukkan kita ni istiqamah. Istiqamah maknanya tetap pendirian kita, waktu susah ke waktu senang, waktu kita sihat ke waktu kita sakit, kita tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita duk rasa bila mari musim gini kita jadi lemah. Jadi lemah nak beribadat, jadi rasa macam-macam lah. Walaupun dengan penjarakan yang ada, kata orang jarak fizikal, tapi jangan jarak hati kita dengan sama-sama kita. Artinya walaupun kita sedikit berjauhan, tetapi biarlah kita dekat. Kita tak boleh pergi masjid suatu ketika, tapi kita masih boleh berhubung dengan Rabbul Masajid, dengan Tuhan yang memiliki, yang berkuasa ke atas semua masjid atas dunia ini. Kita kata Alhamdulillah. Ini suatu nikmat yang perlu kita ulang kaji, yang perlu kita kaji dan juga kita ingat sentiasa, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilaih. Orang yang sanggup beribadat ketika susah. Mana waktu susah, kita kadang-kadang rasa tak selesa, pergi kena daftar nama lagi, pergi kena ambil suhu test sana sini, tak? Bawa alat-alat sendiri mari. Tapi itu adalah merupakan sedikit ujian Allah Ta'ala kepada kita. Nabi kata apa? Al-ibadatu fil harji. Orang yang mampu beribadat ketika susah, pahala dia seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lagi susah, mesti lagi kita beribadat, lagi kuat kita bermunajat, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang sepatutnya. Bukannya bila susah tak kena Allah, bila susah lagi jauh kita dengan Tuhan, kita kata itu yang tidak sepatut. Maka para jemaah sekalian, apabila kita sebut tentang bagaimana kita nak tetap pendirian, bagaimana kita nak istiqamah, di saat kita duduk dalam suasana begini, mari sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quran surah Fussilat. Yang ada Quran boleh buka, kalau ada terjemahan lagi cantik. Dalam surah Fussilat, ana suka terjemahan ni, Pimpinan Ar-Rahman. Ini kita ada Pimpinan Ar-Rahman tu dia ada Jawi, ada Rumi kan. Di masjid kita ni ada belakang. Ni hak Rumi dia, hak Jawi dia.
Dia panggil suratu Fussilat. Di mana dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Tuan-tuan tanda surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalau ada Quran tu buka. Ataupun sekarang ni alhamdulillah dalam handphone masing-masing sudah ada apa ni aplikasi dia yang kita boleh ambil. Sekali dengan terjemahan dia, bahkan setengah-setengah program itu bukan sangat terjemahan, ada juru bacanya sekali. Masya Allah, kita boleh pilih kita nak baca, nak dengar siapa baca. Nak dengar syekh tu syekh ni, semua ada belaka. Surah Fussilat juzuk yang ke-24. Tanda juzuk yang ke-24 itu surah Fussilat. Dalam surah ini ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah peringatkan kepada kita di sini, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah. Maknanya kita beriman. Bila kita tegas Rabbuna Allah, risiko dia banyak. Risiko dia yang pertama sekali, orang keliling kelalang kita, keluarga yang paling dekat, mungkin mereka menjadi penentang kepada keputusan istiqamah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam konteks waktu turun ayat ni lah kan. Waktu kita hari ni, orang-orang yang sudah Islam mungkin tidak ada cabaran banyak kan, tapi orang yang bukan Islam, baru nak masuk Islam, cabarannya begitu dahsyat. Bila dia sudah beriman, qalu rabbunallah summa istaqamu. Ini tengok, summa istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Itu dia panggil istiqamah. Dia duduk teguh di atas jalan yang betul, orang panggil istiqamah. Apa jadi bila kita duduk istiqamah ni para jemaah sekalian? Allahu Akbar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turunlah malaikat pada mereka dari semasa ke semasa. Mana malaikat akan bersama dengan kita, malaikat rahmat, malaikat pencatat amalan, kiraman katibin. Itu kerja dia lah, duduk mana pun, orang kafir ke orang Islam ke orang apa saja bangsa jenis, itu dia turut belakang. Bila malaikat ada bersama dengan kita dengan memberi ilham, dia kata apa? Alla takhafu wala tahzanu, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat kata apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat, dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu
serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan untuk mendapatinya. Maknanya nikmat syurga. Nuzulan min ghafurir rahim, pemberian-pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang kita baca, 2-3 ayat dalam ayat tentang dia panggil ayat istiqamah. Maka bila disebut tentang istiqamah, seorang sahabat Nabi nama dia Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sufyan ni dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan kata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Allahu Akbar. Cerita kepada saya, berilah bimbingan kepada saya ataupun taujih, pesanan kepada saya tentang Islam ini, satu pesanan yang ringkas. Dia tak mau panjang-panjang. Qaulan, mana satu kata-kata yang saya tak akan tanya lagi orang lain. Memang patut pun nak tanya apa lagi, sudah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan nak tanya orang lain kan. Maknanya dia nak Nabi kita bagi satu qaulan. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada dia dua patah. Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi kata Sufyan, katalah, ucap dengan mulut kamu, amantu billah, aku beriman dengan Allah Azza wa Jalla, thumma istaqim, kemudian tetapkan pendirian kamu. Memang dua patah sungguh, tapi dia punya tanggungjawab sangat besar. Tanggungjawab, komitmen dia tinggi. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, Babu Jami'i Awsafil Islam, dalam bab terkumpulnya sifat-sifat orang Islam, bagaimana sifat mereka. Maka Sufyan mari minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ucapan yang aku tak nak minta orang lain cerita kepada saya tentang perkara ini. Cukuplah Nabi bagi tahu. Para jemaah sekalian, hadis yang ringkas ini, qul amantu billah tsumma istaqim, para ulama pengkaji hadis mengatakan ada beberapa faedah, ada beberapa kajian, ada beberapa perkara, poin yang besar yang boleh kita simpulkan dalam hadis yang ringkas ini. Yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum sangat suka, sangat bersemangat untuk mendapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat, kita kata benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sudah wafat. Tetapi risalah, ajaran, mesej dan pengajaran yang dibawa oleh Nabi tidak akan mati sampai hari kiamat. Dalam istilah bahasa dia panggil risalatun khalidah. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berterusan sampai hari kiamat. Dia berbeza dengan risalah nabi-nabi yang terdahulu. Risalah Nabi Musa kepada Bani Israel kan. Kemudian bila mari nabi lain, terhenti hak dia tu, masuk oni pula. Maka risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak habis. Artinya para jemaah sekalian, kita juga perlu mengkaji, mengorek, mempelajari apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah dia. Maka bagaimana cara kita nak istiqamah ini? Iaitulah dengan kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar sunnah Nabi. Panjang ustaz. Siapa dia cakap panjang? Ana syurkan kepada para jemaah,
Yang awal kita belajar dia panggil hadis 40. Dah. Kalau kita tanya malam ni, tuan-tuan jawab sendiri. Sepanjang kita hidup ni, sudah 20, 30, 50, 60, 70 tahun, adakah kita telah khatam belajar hadis 40? Ataupun saya sekali dengar, sekali tak dengar, ustaz orang ngajar hadis 40 tak? Bagaimana kita nak buat satu bernamij, satu program, satu agenda, pihak masjid kita boleh anjurkan, iaitulah talaqi kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil yang kecil dulu. Yang pertama kita mula dengan hadis 40. Sibuk ni nak mengajar tak sempat. Nah, kita buat kelas ujung minggu ke, alhamdulillah, new normal ni, normal baru zaman PKP ni, kita telah pun dapat satu ilmu baru. Dia panggil ilmu talaqi melalui talian. Ustaz tak duduk di rumah dia, anak murid entah di mana, rumah masing-masing, kita boleh belajar aja sebagaimana yang telah kita lalui pada musim PKP, masjid ditutup dulu. Boleh. Sama ke ustaz? Timbul lagi soalan, sama ke majlis ilmu yang kita duduk ni dengan majlis ilmu di atas talian? Soalan ni menarik. Sehingga ada orang pertikai, dia kata belajar dengan atas melalui talian ni, orang belajar tak ada guru. Kita kata mana boleh tak ada guru? Adalah kata-kata ulama, man la syaikha lahu, siapa yang tidak ada guru maka syaitanlah guru dia. Kita kata tu orang tak ada guru, ni ada guru. Guru ada dalam talian ni, kenapa tak ada guru pula? Cuma berbeza. Orang yang keluar, dengar, orang yang keluar daripada rumah dia pergi ke masjid, sama ada dia pergi nak mengajar atau dia pergi nak belajar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri satu galakan yang besar, kal mujahid, seperti orang yang pergi berjihad. Pahala besar. Kita duduk di sini pula dalam majlis ilmu dalam masjid ni, tambah lagi malaikat bersama kita, rahmat Allah Taala melingkungi majlis kita, ketenangan turun kepada kita, dan bersama dengan kita, Allah Taala akan sebut nama orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Tak sama, memang tak sama dari sudut suasana, tapi dari sudut menerima maklumat boleh. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir saat ini, pihak masjid telah menyediakan rakaman live, kan? Apa ni, kita sendiri sudah ada alat supaya apa? Orang yang duduk di mana-mana yang berminat nak belajar, dia boleh ikut. Kita kata peluang, alhamdulillah. Maknanya para sahabat radhiyallahu anhum hirs, sangat suka belajar, sehingga ada peluang dia duduk dekat Nabi, dia tanya. Itu yang pertama, kita belajar tentang agama. Faedah yang kedua daripada hadis Sufyan, iaitulah hadis ini mengandungi, dia panggil jawami'ul kalim. Orang yang suka tulis tu, nota tulis. Apa makna jawami'ul kalim? Cakap pendek, makna panjang. Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. Membuat pengakuan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Para ulama Islam mengatakan dua patah hadis ini, orang boleh tulis sebuah kitab tentang al-istiqamah. Banyaklah ulama-ulama kalau kita cari tajuk kita dia istiqamah. Artinya fa fi hazainil amrain, maknanya jawami'u al-kalim yang Allah Taala beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua patah, beriman, istiqamah. Amanah istiqamah mana beramal. Bukan kata saja saya orang beriman, maya belum lagi, tutup aurat tak lagi, itu beriman dengan mulut. Mungkin syarat sempurna nak iman, syahadah kita nak sempurna, berapa ada syarat? 3. Yang pertama, kata dengan lidah, kemudian tasdik hati. Yang ketiga, beramal dengan anggota. Yang itu yang kita nak nampak istiqamah kita duduk di mana. Saya dah hari-hari mengaku beriman, tapi dari segi amali tidak ada, kita kata belum istiqamah. Hanya pengakuan saja.
Kalau kita nak tahu ni, sahabat kita yang banyak masuk mengislamkan orang-orang yang di pendalaman, mudah ya nak ajar mengucap, betul tak? Hak istiqamah ngiling pala lalu istiqamah. Sebab apa? Sebab bagaimana nak, pasal itulah dia kata dua perkataan ini mengandungi dua komponen besar kehidupan manusia. Yang pertama pengakuan yang zahir, yang kedua dipanggil amal al-qalbi, amalan hati. Sebab iman itu duduk di hati. Orang boleh percaya, boleh kata dia beriman, tapi kita betul-betul beriman ke tidak, wallahu alam. Karena itu dalam dunia Islam ni timbul satu kumpulan, nama dia kumpulan munafik. Mulut beriman, hati kafir, na'udzubillah. Jadi kita nak supaya kita duduk dalam istiqamah, maknanya hati betul-betul yakin, amantu billah. Anggota kita beriman dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara kita melakukan ibadat-ibadat yang telah disyariatkan seperti solat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Allahu Akbar. Yang ketiga, tanda faedah yang ketiga daripada hadis ini, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada kita, bila orang dia boleh istiqamah dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah dapat mengumpulkan dua perkara yang menjadi asas kepada kehidupan seorang yang beriman. Saya solat, saya tak pernah tinggal puasa. Taib. Itu dia panggil apa? Hubungan di antara kita dengan Allah. Cantik. Kita pergi tanya pula jiran sebelah rumah dia, macam mana tuan sebelah kita ni? Dia ni, nampak warak, tapi mulut leza, mudah suka mengata orang. Kadang-kadang dia letak sampah depan tangga, parking kereta pun letak pukan, kata orang jiran sebelah nak keluar rumah payah, tak boleh tegur. Kita kata orang ni belum lagi istiqamah di atas dasar akhlak yang baik. Itulah, maka di sini para ulama telah mengambil satu definisi kepada istiqamah itu. Apa makna takrif istiqamah? Istiqamah iaitu suluk at-tariqil mustaqim, melalui jalan yang lurus. Jalan yang lurus maknanya jalan yang betul mengikut acuan Islam, dengan kita melakukan ketaatan yang zahir, dan kita letakkan keyakinan kita yang batin dalam jiwa kita tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Maka di sini para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila menjelaskan kepada hadis ini, menunjukkan dua perkara tak boleh ditinggal. Maka istiqamah itu akan terbit daripada niat, tanda perkataan dan amalan. Niat, perkataan dan amalan. Mana niat kita tu, niat kena baik. Sekarang ni dalam bab niat, tak ada siapa boleh mempertikaikan niat orang. Yang kata, dia ni apa ni, saya tahu niat dia tak baik. Tak boleh. Benda dalam hati kita tak tahu. Tuan body saja, tuan hati saja yang boleh mengesan dia ni ikhlas ke tak ikhlas. Kalau ada orang lain berani mencabar, dia kata dia ni tak ikhlas, orang tu ibadat tak jadi tu, sedekah dia nak nunjuk-nunjuk, saya tahu dalam hati dia, kita kata ini satu kata-kata pembohongan. Sebab Allah Ta'ala saja yang tahu tentang keadaan hati manusia. Cuma kita boleh tengok dari sudut evidence, dari sudut orang panggil cara-cara, boleh juga nak tengok kan. Kalau kita contoh dia nak bagi derma ke masjid ni 10,000, tapi syarat kena bawa wartawan, mari kena bawa YouTube, mari kena bawa apa ni, live Facebook, nak tunjuk orang. Jadi nampak ada unsur-unsur yang menunjukkan kekurangan ikhlas. Kita nak kata nak total terus ikhlas tak ada, susah. Kita kata ada unsur kekurangan ikhlas. Tapi orang betul-betul ikhlas, senyap-senyap ya dia masuk account 10,000, 5,000, 100,000 pun ada.
Siapa dia masuk 100,000 ni? Hamba Allah, dia jawab. Tak mau bagi nama, sampai sudah tak bagi nama. Kita kata ini di antara tanda-tanda ikhlas. Maka para ulama mengatakan istiqamah itu ada orang yang istiqamah zahir tapi batinnya tidak. Ini pun satu kes. Ada orang yang istiqamah batinnya tapi zahirnya tidak. Ini juga tidak tepat. Maka karena itulah kata di para ulama, kun sahibul istiqamah la talibul karamah. Nah, ini menarik kata-kata ini. Kun sahibul istiqamah la talib al karamah. Biarlah menjadi orang istiqamah dengan syariat Islam. Kita jaga ibadat kita, kita jaga zikir kita jaga penampilan diri kita. Jangan menuntut karamah. Oh, aku ni buat ibadat tapi macam mana tak boleh berjalan atas angin? Kenapa orang tak bagi puja aku? Kenapa? Itu dia panggil menuntut karamah. Kayak kita kan suka kan. Ayah dia ni jangan main ni, Tok Ayuh ni keramat ni. Oh, sekali dia jeling terbalik pokok. Dia nak macam tu tak? Ya. Imam Syafi'i kata apa? Rahimahullah, dia kata kalau kamu tengok orang ni karamat, berjalan atas angin, terbang atas angin, berjalan atas air, tapi syariat dia gagal, itu bukan lagi orang karamat, itu masih lagi orang yang duduk di bawah pemerhatian kita. Sebab tak mungkin orang ni karamah mendapat kemuliaan Allah ataupun disebut dengan nama istidraj. Allah Ta'ala beri satu benda untuk dia lebih lagi lara, lebih lagi jauh dia daripada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita kata a'zamul karamah, kemuliaan yang paling mulia, tinggi, keramat yang paling tinggi bagi seorang itu luzumul istiqamah, kalau dia boleh beristiqamah. Allahu akbar. Maka di sini kata di ulama Ibnu Rajab, dia kata asal istiqamah kita ni tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Asas istiqamah kita di mana? Tauhid. Jangan rusak tauhid. Sebab kalau rusak akhlak, kita akan dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin orang ni kita minta berlindung, na'udzubillah, akan dicampak dalam neraka kan. Tetapi dia ada harapan, peluang untuk keluar daripada neraka tu ada. Tapi kalau orang rusak tauhid, tak usah cakap lah, tak ada lah peluang nak keluar daripada neraka, sudah tidak ada. Allah Ta'ala telah menegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kata aku tak akan terima, la yaghfir, tidak akan ampun dosa-dosa syirik, tapi dosa-dosa lain diberi keampunan. Walaupun orang ini dibakar dalam neraka buat seketika, tetapi dia masih lagi ada peluang. Maka para jemaah sekalian, yang pertama sekali istiqamah yang kita nak mantapkan, iaitulah istiqamah di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Isu yang kedua dalam isu istiqamah ni, kata di para ulama, kalau kita istiqamah tak semestinya orang tu terus jadi malaikat. Tak. Orang istiqamah kadang-kadang tersasar, kadang-kadang terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Dalam hadis Nabi kata, kullu bni adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam tu ada bersalah, ada yang ada salah, ada dosa dia. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang bertaubat. Maknanya Allah Ta'ala suruh dalam surah Fussilat, surah yang sama tadi, ayat yang ke-6. Tuan-tuan undur ke belakang, ayat yang ke-6. Allah kata apa? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Hendaklah kamu istiqamah, kamu tetap pendirian kamu kepada Allah Ta'ala dan istighfar. Maka di sini kata di Ibnu Rajab rahimahullah Ta'ala isyarat kepada, walaupun orang yang istiqamah ada taksir, setiap orang itu ada benda yang Tuhan beri. Contohnya orang ni kuat solat, tapi dia dalam bab infak tangan tak terbuka, ada juga. Ada orang Masya Allah kalau minta derma, kita minta 1,000 dia bagi 2,000, laju dia punya derma tak. Tapi kalau bisik dia, tuan, kita pergi solat jemaah malam ni mana? New normal tak apa nak pergi masjid dah. Ada. Maknanya dia panggil tafawud.
Setiap orang tu berbeza-beza. Ada orang yang suka kuat di sini, ada orang lemah di sini. Itu nama dia manusia. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Nah, banyak istighfar. Banyak istighfar. Dalam hadis kata Nabi SAW kepada Muaz, ittaqillah haitsuma kunt. Muaz, hendaklah kamu letak dalam jiwa kamu ni takut kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Dan kalau kamu tersalah buat benda tak baik, kamu ikuti dengan perkara baik. Contohnya kita salah cakap, kita banyak istighfar. Kita rasa dalam perniagaan aku ni ada benda-benda yang tak apa kena, biasalah kan muamalah kita ni, kita banyak sedekah. Maka para ulama kata sedekah itu, kalaulah dalam harta kita ni ada perkara yang tidak baik, yang dikatakan syubhat, maka kita telah keluarkan daripada harta kita, daripada simpanan harta kita melalui jalan sedekah. Aku keluar ada duit aku ni sedekah. Kalau kita tak dapat pahala pun, alhamdulillah kita dah keluarkan duit itu daripada tanggungjawab kita tentang perkara yang tidak baik. Maknanya kita mesti, contohnya kita kata zaman kita muda dulu, kita ada buat tak baik dengan orang. Cuba rewind balik cerita lama-lama, adalah sekarang ni kita sama-sama sudah tua. Peluang untuk kita nak cover balik keburukan dulu, kita buat baik pada dia pula hari ni. Contohnya sama-sama muda dulu, kelahi macam-macam, tapi bila tua ni dia uzur, anak-anak dia pun susah, kita Allah Ta'ala beri harta, contohnya alhamdulillah, kita infak, kita pergi rumah dia sahabat, kita dua ni kawan lama dah, walaupun tak sedar ungkit lah cerita lama tu, kita cerita dengan dia, kita ni kawan lama. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki pada saya nak bantu. Mana anak hak sekolah, berapa orang lagi? 5 orang ada sekolah. Berapa sebulan belanja? 200 orang, bagi 1000 sebulan. Itu dia panggil nak cover balik kesilapan-kesilapan yang telah lama terjadi. Alhamdulillah, itu dia panggil Nabi kita ajak kepada kita, kalau tersalah diikuti dengan benda baik. Contohnya pagi tadi kita silap, pergi tengok orang ke, pergi tertengok maksiat ke apa, petang ni kita banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak munajat, banyak kita solat, maka semua tu boleh di cover insya-Allah azza wa jalla, supaya kita sentiasa duduk di bawah kasih sayang Allah azza wa jalla kepada kita. Baik, dalam ayat Fussilat 30, tuan-tuan mundur balik ke sana. Apakah samarah ni kita panggil buah, apakah hasil daripada istiqamah? Tuan-tuan boleh tengok dalam risalah yang kita bagi ini, tajuk dia istiqamah selepas ibadat yang besar. Dah bagi dah, istiqamah selepas ibadat yang besar, lepas kita haji, lepas kita puasa, lepas kita mari berkorban kan? Baru ni kita sudah korban, apakah yang kita nak buat? Maka di antara kelebihan istiqamah dalam ayat 30 ini, dia panggil kita tadabbur tadi, kita ambil balik kepada ayat ini. Yang pertama sekali Allah cerita di sini, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah, malaikat bersama dengan kita, memberi pertolongan, memberi khabar gembira, menenangkan kita. Sebab kata di Waqi', seorang ulama, al-bushra fi thalathati mawatin, malaikat rahmat akan mari bisik dengan kita, menenangkan kita di 3 tempat. 3 tempat tanda. Tempat yang pertama dia mari indal maut, ketika kita nak mati. Di saat kita menghadapi sakaratul maut, malaikat rahmat mari bisik, saudara, oleh kerana kamu istiqamah atas masa hidup dulu, dia tunjuk di mana tempat kita akan pergi lepas kita mati, syurga. Orang ni bila tengok ya syurga, tempat duduk dia tak mau lagi, tapi tak boleh nak cakap. Kalau tidak dia bagi tahu, buat balik aku ke rumah, aku nak mati, tak usah cabut semua wayar-wayar di tubuh ni, tak perlu lagi, jangan panggil doktor, jangan panggil ambulan, sebab dia tengok dah tempat duduk dia di syurga. Tapi oleh kerana kita tak nampak, nak bercakap tak boleh masa tu, paksa apa orang buat lah. Nah, anak-anak mesyuarat nak cabut wayar ke tak cabut, nak cabut nak buang oksigen ke tidak, kalau kita boleh bagi tahu senang ya.
cabut semualah oksigen ni, ayah nak mati dah, tempat duduk aku di syurga, tapi tak boleh nak bagi tahu. Allah Ta'ala dia nampak, nak bagi tahu pada orang tak boleh. Itu dia panggil sa'atul ihtidar, saat orang nak mati, nampak tempat duduk dia. Yang kedua, malaikat akan datang menenangkan kita dalam kubur. Yang ketiga, indal ba'si, ketika kita bangkit daripada kubur esok, malaikat datang sekali lagi, kamu jangan terbimbang, kamu jangan takut, ikut orang ramai berarak di sini, tapi tepat ujung kamu syurga. Masya Allah. Apa yang kita nak lagi? Itu dia panggil kesan istiqamah. Yang pertama, rahmat. Yang kedua, at-tuma'ninah was-sakinah. Orang yang istiqamah ni dia akan mendapat ketenangan dan tuma'ninah. Sebab apa? Malaikat bagi tahu pada kita dua, alla takhafu, tengok dalam Quran tu, alla takhafu wala tahzanu, mu jangan takut. Memanglah lepas pada mati ni masuk dalam kubur seorang-seorang. Yang pergi kubur 3 sekali dengan kita: harta, anak, amalan. 2 balik, keluarga, harta, balik. Kereta pun tak pergi kubur, pakai kereta masjid dah. Apa salah kalau kita mati, kereta kita banyak daripada tangga? Aku tak mahu pergi kereta lain, nak pergi kereta aku sendiri. Buka lah caution tu. Kereta besar-besar ke, boleh isi banyak. Tak boleh isi banyak kereta, jadi beratu pula. Dia takut hantu. Ayah dia sendiri takut jadi hantu pula dah. Habis pakai kereta masjid lah. Kereta masjid ada dah, kereta banyak, kereta jenazah. Nak buat apa? Malaikat bagi tahu, mu jangan takut. Perjalanan kamu ke akhirat, Allah Ta'ala sediakan lorong yang mudah. Masuk dalam kubur, kubur jadi taman syurga. Diluaskan kubur kamu maddal basar. Masya Allah. Wala tahzanu, jangan duka cita apa yang telah lepas di atas dunia ni. Waktu kamu hidup atas dunia, kamu telah istiqamah, kamu jaga salat, kamu jaga puasa, kamu jaga zakat, kamu sudah ngejar haji, kamu sudah jadi akhlak yang mulia. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Tenang bila dapat maklumat. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah, malaikat beri kepada kita khabar gembira dengan syurga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dia panggil dalam ayat 30 Al-Fussilat yang telah kita baca. Kemudian dalam ayat-ayat lain lagi ada lagi tambahan, iaitu Allah Subhanahu wa taala perluaskan rezeki kita di dunia. Tanda tuan-tuan, dalam surah Jin, ayat 16 Allah kata, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka betul-betul istiqamah di atas landasan Islam, Allah Ta'ala akan curahkan mereka air yang baik. Iaitulah bila banyak air, banyaklah rezeki kita. Bukan air banjir ni, mana hujan rahmatnya, air cukup, tanaman subur. Kata di Sayyidina Umar Khattab, aynama kanal ma' kanal mal. Kata-kata dia, aynama kanal ma' kanal mal. Di mana ada air, di situlah ada harta. Masya Allah. Baik, yang kelima, Allah SWT akan beri kepada tenang hati, cerah dada, dan kehidupan yang baik di atas dunia ini. Falanuhyiyanahu hayatan tayyibah. Itu di antara 5 kesan daripada kita beristiqamah. Timbul lagi soalan yang terakhir, para jemaah tanya, bagaimana cara-cara kita nak merealisasikan istiqamah? Bagaimana cara kita? Alhamdulillah, tuan-tuan tengok dalam muka surat ni, di dalam risalah kita ni kita sebut antara panduan beristiqamah, bagaimana kita nak dapat istiqamah. Tengok dalam kertas. Yang pertama, tengok ni, berpegang kepada akidah yang benar dan menjauhi syirik dan khurafat. Ni utama sekali. Kunci nak pergi syurga duduk mana? Duduk di akidah yang benar. Yang kedua, beriltizam dengan solat berjamaah di masjid. Dan solat-solat sunat yang lain, solat sunat tahajudnya, solat sunat witir. Saya senaraikan dalam senarai kertas ni, tajuk dia Projek Mega Mampu Milik. Projek Mega Mampu Milik ni dia panggil 12 rakaat solat sunat tu. Anda tak hurai panjang, kita nak baca tajuk je. Yang ketiga, meneruskan amalan-amalan sunat seperti zikir,
doa, zikir pagi petang, jangan lupa zikir lepas solat, kena baca. Yang keempat, menjadi ahlul Quran. Yang kelima, cintakan ilmu dengan melazimin majlis ilmu dan dakwah. Yang keenam, sentiasa menjaga pakaian penampilan kita, pakaian takwa, kan. Yang ketujuh, jangan lupa tentang halal haram di dalam keuangan kita. Kita nak menego untuk halal haram lah, kita kena besarkan itu. Kemudian yang seterusnya, lakukanlah di antara ibadahnya puasa. Yang kesembilan, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Yang kesepuluh, sentiasa berdoa memohon istiqamah. Di antara doa yang saya ijazahkan kepada para jemaah sekalian, tengok dalam kertas ni ada dua doa. Yang pertama yang selalu kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Jangan lupa ni, setiap kali kita solat baca. Satu lagi doa yang dimaksur, iaitulah Allahumma, coba baca ni, takut jarang baca ni. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Maksudnya, Allah ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari terpesong dari landasan yang benar setelah mendapat hidayah. Ini kita bimbang. Hari ini kita dapat hidayah, alhamdulillah, kan. Tapi kita bimbang nanti satu hari jadi lesu, lemah, tak mau pergi masjid, tak mau belajar, tak mau, maka itu di antara perkara yang menyusahkan kita. Maka yang seterusnya, hendaklah kita belajar ilmu. Sebagai kata di para ulama, dengan kita belajar ilmu, kita dapat beribadat kepada Allah Ta'ala dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Kemudian ikhlaskan dalam amal ibadat kita, ikhlaskan dalam amal ibadat kita, jangan dan juga tadi saya sebut menjadi ahlul Quran. Amun ahlul Quran, iaitu yang pertama sekali kita cuba cek balik, kita baca Quran boleh ke tak boleh. Alhamdulillah saya boleh baca Quran. Naik darjah yang kedua, kita mula belajar ilmu tafsir Quran. Sekarang ni orang popularkan dengan ilmu tadabbur Al-Quran, kita buat. Tapi kalau baca Quran pun tak boleh lagi, masuk gear satu dulu, kita cari guru-guru yang ada di masjid, ada kelas Al-Quran, daftar diri. Ni tak hanya masjid yang buat kelas Qurannya, anak mungkin tak mari masuk. Tu penat lah, ustaz mari jauh-jauh, naik motosikal, kena hujan, kena panas, tiba-tiba mari hendak mengaji ada dua orang ya. Kita kata itu satu kerugian yang besar. Dan di antara lagi, kita cuba mencari sahabat-sahabat yang soleh, kawan-kawan yang baik, sebab mereka ini akan memperingatkan bila kita lupa. Tapi kalau kita duduk dengan geng-geng kita, hak duduk ya duduk buat selama kini, tak pernah terfikir nak pergi majlis ilmu, tak pernah fikir nak pergi masjid, tak tanya tentang halal haram, mungkin kita akan hanyut bersama dengan mereka. Ini sangat-sangat berbahaya. Tapi satu lagi yang kita kena lupa, jangan lupa, iaitulah bersifat sederhana dalam perubahan. Jangan melampau. Ada setengah orang, saya nak jadi ahli tasawuf dah ustaz, tak mau dah dunia-dunia ni. Sudah. Penat. Kita tasawuf yang murni, kita buatnya ni istiqamah dengan contoh-contoh saya bagi 10 perkara tadi. Menarik cukup tu. Kita jaga solat sunat kita, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, kan, tahajud ada. Kalau kita boleh puasa hari Isnin, hari Khamis sekali-sekala, hari Ashura, hari Arafah, menarik. Boleh baca Quran setengah muka surat setiap kali solat, contohnya setengah juzuk satu hari, satu juzuk, menarik. Jadi kita dipanggil, jangan, kalau tidak kita bimbang, takut 2 hari istiqamah lepas tu hilang sebab jemu. Jangan. Di antara penghalang kepada istiqamah, iaitulah orang yang memandang remeh dengan maksiat. Dosa kecil itu bahaya. Yang kedua, terlalu sibuk dengan dunia sampai terlupa ke akhirat. Sibuk kerja tak apa, tapi kita tak lupa Allah SWT. Kita tahu batasan halal haram, kan. Kemudian yang ketiga, kita duduk dengan kawan-kawan yang tidak baik. Ini di antara punca-punca kerusakan dalam dunia ini. Para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah, tamatlah tadabbur kita surah Fussilat ayat 30 tentang istiqamah, yang saya rasa penting sangat para jemaah sekalian. Bagaimana kita akan menerima khabar gembira, berita yang baik daripada para malaikat,
khususnya apabila kita nak mati. Masya Allah, Nabi sebut man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa dia suka nak bertemu Allah, Allah Taala suka nak. Bila tu? Dekat nak mati, malaikat tunjuk tempat dudukmu, ketika tu kita nak mati dah, nak jumpa Allah Taala. Tapi orang yang sebaliknya, ahli neraka, orang kafir, tak mau mati, Tuhan kata aku pun tak nak jumpa kamu. Baiklah para jemaah sekalian, isyarat kita kan. Maka setakat itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua untuk beristiqamah insya-Allah. Ambil bacalah risalah-risalah ringkas ini, beberapa panduan yang boleh bagi jemaah yang tengok di alam maya, boleh ambil di Facebook saya Abu Anas Madani. Kita dah letak link dia, tuan-tuan boleh ambil, diberi secara wakaf dan boleh disebarkan dan diamalkan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.